بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Maklam 91.5 FM. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kupasan ilmu kita nak teruskan pada minggu ini. Sepanjang minggu ini adalah minggu terakhir untuk kita bawakan siaran jam 9 malam. Minggu depan kita akan beri laluan untuk solat sunat tarawih. Secara langsung kita bawakan untuk anda. Dan malam ini untuk Maulid at IKIM bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jol untuk kita dengarkan bicaranya. Masih lagi menerusi kitab Seindah Akhlak Nabi SAW wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan malam ini tentang rahmat Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam dalam puasa dan juga ibadah haji. Kita nak dengarkan sama-sama kupasannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah sihat. Faiz sihat ke? Sihat Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ni kita nak dengarkan satu lagi perkongsian tentang rahmat Nabi. Dan kali ini sebab kita nak masuk Ramadan dah, kita nak bercerita tentang rahmat Nabi dalam ibadah puasa dan juga ibadah haji. InsyaAllah kita nak teruskan pengajian ilmu kita Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, syukran jazilan Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi khairil asma walhamdulillah mil'u kulli ardin wa sama. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya. Habibina wa azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. شكرا جزيلا أخي فائز yang baik hati sidang pendengar rancangan Maulid yang budiman ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Faiz sebutkan tadi, kita sekarang melalui hari-hari untuk melangkah ke satu bulan yang penuh dengan pemberian kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla, yang digandakan amalan, yang diberikan segala permintaan, diampunkan segala dosa dan kesalahan. Itulah tetamu yang sangat agung dan paling agung malah, iaitu Ramadan. Dan kita doa mudah-mudahan hari-hari yang berlalu ini kita sempat bertemu dengan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban ini. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam. Dan ya Allah, bantulah kami untuk berpuasa dan untuk berqiyam, iaitu qiyamul lail, termasuklah solat tarawih dan yang lain-lain.
wa ghaddil basari wa hifdzil lisan, dan ya Allah bantulah kami untuk kami tundukkan pandangan dan menjaga lisan, wa tilawatil Quran, dan untuk membaca Al-Quran, ya Rahim ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Berkesempatan juga untuk kita menghadapi Ramadan yang akan datang ini, sesuailah dengan tajuk malam ini, bagaimana rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah puasa, dan nanti kita teruskan sedikit dalam ibadah haji. Sedikit kita mengulang yang kita kongsikan di minggu yang lepas dalam bab berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan untuk berbuka puasa ketika bermusafir, walaupun di ketika yang lain Nabi juga adalah berpuasa ketika bermusafir. Nah, ini nak menunjukkan bahawa sangat fleksibel. Nabi melarang untuk berpuasa di ketika bermusafir, takut-takut nanti ada orang yang terasa berat sangat-sangat. Selalu berpuasa, kemudian macam mana nak buat puasa dalam musafir? Ternyata Nabi mengizinkan untuk orang itu bermusafir dan tidak berpuasa. Menjadi senanglah hati orang yang selalu berpuasa, tak terasa bersalah kalau dalam musafir nanti tidak berpuasa. Ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir. Fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Nabi lihat sekumpulan orang ramai mengerumuni seseorang lelaki yang dilindungi daripada cahaya matahari. Nabi bertanya, "Mahadha?" Apa yang berlaku ini? Lalu mereka menjawab, "Sha'imun." Orang yang tadi agak letih, seperti macam hitam kerana dia berpuasa. Nabi mengatakan, "Laisa minal birri as-shawmu fis safari." Bukanlah termasuk di dalam kebaikan berpuasa ketika bermusafir. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan yang sahih. Nabi menyebutkan begitu bukan bermakna tidak ada pahala orang yang berpuasa dalam musafir. Walhal Nabi, nanti kita akan lihat ada riwayat Nabi juga berpuasa, tetapi memaksa-maksa diri sehingga sampai hitam, sampai pingsan, ini tidak elok. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Azza wa Jalla tidak memberatkan diri itu, seseorang itu dalam apapun amal ibadahnya, pekerjaannya, melainkan apa yang dia mampu untuk dia lakukan. Gitu. Yang kedua, ini kan nanti orang yang kalau pingsan, kalau hitam ketika berpuasa dalam musafir pula tu, nanti kan jadi menyebutkan orang lain yang ada urusan lain dalam musafir, tengok dia seorang untuk pingsan lagu tu, jadi susah hati orang Faiz. Patut-patut kita ada benda lain nak lakukan ketika musafir tu, tengok dia, tetin dia, pasal dia pingsan ataupun dia pitam tadi tu. Sebab itu Nabi mengatakan, laisa minal birri as-shawmu fis safari. Bukanlah termasuk di dalam kebaikan berpuasa ketika bermusafir, itu tidak secara mutlak baik. Ada qayyid ataupun sebab-sebab tertentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedemikian. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, anna Hamzah bin Amri al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah ibn Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asumu fi safar?" Apakah saya berpuasa juga kalau saya bermusafir? Kenapa beliau bertanya begitu? Wa kana kathiras siyam, sebab beliau ni selalu berpuasa sunat begitu. Lalu Nabi menjawab, "In syi'ta fasum." Kalau kamu mahu, ya silakan berpuasa. Wa in syi'ta fa aftir. Kalau kamu mahu, berbukalah, maksudnya tidak perlu berpuasa. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Bermaksud kelonggaran di situ. Dia bertanya sebab yang kita sebutkan di awal tadi itu, mungkin orang yang sebegini terasa bersalah dalam dirinya kalau tak puasa, sebab setiap hari yang dilaluinya dia akan berpuasa. Kerana itu, kalau hari itu pula jatuh pada dia musafir,
Lagu mana nak puasa? Kata puasa. Nabi katakan, ikutlah. Kalau kata nak puasa, ya. Kalau tak puasa pun tak apa. Barulah tenang hati dia. Kerana Nabi nak bagi kelonggaran di situ. Baik. Nabi SAW juga kata Sayyidina Abu Darda, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama fi ba'di asfarihi fi yaumin harin. Kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian musafir. Dan ketika itu hari yang sangat panas, cuaca yang terik. Hatta yada'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har, sehingga ada yang bermusafir tadi meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ini menandakan kepanasan yang sangat kuat. Lalu kata Sayyidina Abu Darda, wa ma fina sa'imun, tidak ada seorang pun di kalangan kami ramai yang bermusafir tadi itu berpuasa illa ma kana minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bani Rawahah. Tidak ada pun di kalangan kami yang berpuasa ketika musafir tadi itu melainkan Nabi dan Ibnu Rawahah. Hadis yang kita bacakan terdahulu, Nabi melarang untuk orang berpuasa ketika musafir. Tapi dalam hadis ini ternyata Sayyidina Abu Darda mengatakan Nabi berpuasa, dan juga seorang sahabat yang lain bernama Sayyidina Ibnu Rawahah. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini Nabi sangat fleksibel. Melihat keadaan orang yang kalau dia bermusafir memudahkan dirinya sehingga pitam, sehingga pingsan, tak payahlah bermusafir, tak payahlah berpuasa. Bermusafir silakan, tapi kalau kuat dan tak menyusahkan orang lain, silakan. Sebab Nabi dan Sayyidina Ibnu Rawahah berpuasa, di ketika yang lain tidak berpuasa. Indah sekali Faiz, Masya Allah, Nabi meletakkan sesuatu kena pada tempat. Ketika Nabi melarang, pasti ada hikmahnya. Ketika Nabi melakukan itu, pasti ada panduan. Itulah panduan yang Nabi tunjukkan dengan penuh berhikmah, melihat keadaan dan kondisi seseorang itu, mampu tidak mampu dan sebagainya. Hadirin, kita tahu puasa wisal. Wisal itu maksudnya puasa berterusan, tak buka puasa. Itu tidak disuruh kepada umat, malah diharamkan kepada umat. Tetapi dibolehkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata ulama, ini khususiyat. Ini sesuatu yang khusus untuk Nabi. Sebab itu kita harus tahu, bukan semua yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga umat kerjakan. Kalau sesuatu yang umum silakan, tetapi sesuatu yang khusus itu adalah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisal, maksudnya berpuasa sambung. Maghrib itu kan sepatutnya buka puasa kan, tak sambung lagi sampai esok hari. Lalu faqala rajulun minal muslimin, ada seorang lelaki di kalangan sahabat yang Islam, lalu Nabi melarang berpuasa wisal, sambung puasa. Tapi seorang tadi itu dia nak tanya lah sebenarnya Faiznya, dia tanya, ya Rasulullah, tapi Tuhan kan berpuasa wisal. Dan mati kata, kenapa kami dilarang? Kenapa Tuhan boleh? Gitu. Nabi SAW menjawab dengan penuh hikmah. Nabi menjawab dalam bentuk tanya balik. Wa ayyukum mithli? Itu je Nabi jawab. Wa ayyukum mithli? Siapa di antara kamu yang seperti saya? Soalan ini, kira itulah jawapan dia Faiz. Pertama, saya kan Nabi. Yang kedua, Nabi jelaskan, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya saya pada waktu malam diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Walaupun tidak dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, tapi dalam bentuk kenyang tu Faiz. Walaupun tidak ada makanan dan minuman. Bermakna Allah bagi pada saya. Kamu siapa dia yang bagi pada kamu kalau kamu
berpuasa seperti saya. Lebih kurang Nabi suruh para sahabat berfikir. Falamma abau ay yantahu anil wisal, ketika mereka tidak mahu berhenti daripada puasa wisal, mereka tetap juga sebahagiannya berpuasa nak ikut Nabi. Sebab kenapa? Bukan mereka itu melawan kata Nabi, tidak, tapi kerana cintanya pada Nabi, apa yang Nabi lakukan nak juga mereka lakukan. Walhal ini kan termasuk di dalam khususiat Nabi saja. Gitu. Apa yang berlaku ketika mereka itu mereka itu tak mahu berhenti daripada puasa wisal? Wasala bihim yauman, Nabi berpuasa wisal bersama dengan mereka juga. Thumma ra'aul hilal, kemudian mereka melihat hilal, iaitu anak bulan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'akhkhara al-hilal la zidtukum kal munakkil lahum hina abau an yantahu." Nabi nak bagi pengajaran, Nabi mengatakan, sekiranya hilal itu tertunda, pasti aku akan menambah puasa wisal lagi. Kenapa ni? Ini adalah sebagai hukuman kepada mereka yang ketika mereka disuruh berhenti untuk berpuasa wisal, mereka tidak nak berpuasa wisal. Maksudnya Nabi berpuasa wisal, sahabat pun berpuasa juga ketika itu. Walhal itu khususiat Nabi. Nabi kata, saya kan diberi minum dan diberi makan oleh Tuhanku, maksudnya kekenyangan. Tapi kerana cinta dengan Nabi, mereka pun nak buat juga. Sampai Nabi katakan, kalaulah tidak keluar hilal, anak bulan, saya akan puasa lagi esok hari dan esok hari dan esok hari. Kalau kamu nak ikut juga, bukankah jadi suatu keberatan bagi kamu? Masya Allah. Nabi melarang itu sebagai nak menunjukkan ini adalah puasa yang khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat yang nak sangat ikut Nabi, ittiba' Nabi, kan nanti payah nanti kalau berpuasa 2 hari berturut-turut, takut nanti letih, sebab tidak seperti kekuatan yang ada pada Nabi yang diberikan kekenyangan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasul dan Nabi yang dicintainya, tidak kepada manusia biasa. Itulah kehebatan dan khususiat Nabi, sehingga sampai sekarang alhamdulillah tidak boleh kita untuk berpuasa wisal. Dan cantiklah kita berpuasa itu dengan waktunya daripada subuh sampai ke maghrib, puasa wajib baik, puasa sunat baik. Kita akan sambung, ada beberapa pilihan dalam kafarah puasa, tidak hanya satu. Itu juga menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah puasa. Selepas ini insya-Allah. Hada wa billahi taufiq.
sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Allah. Wallahu. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk kita dengarkan banyak lagi bicara dalam sama-sama kita ikuti rahmat Nabi SAW dalam ibadah puasa dan juga ibadah haji. Kita nak sambung lagi, saya nak cerita tentang kafarah puasa. Nak dengarkan bersama, anda boleh tonton di Facebook dan dengar di radio IKIM waktu ini. Silakan Ustaz sambungannya. Syukur jazilan Faiz. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, id ja'ahu rajulun." Ketika kami duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki. Faqala, lalu lelaki tadi itu mengeluh, "Ya Rasulullah, halaktu." "Ya Rasulullah, aku telah binasa." Nabi bertanya, "Malaka? Apa yang berlaku padamu? Ada apa dengan kamu?" Lalu lelaki tadi menjawab, "Waqa'tu ala imra'ati." Aku telah melakukan jima' dengan isteriku dalam keadaan di siang hari di bulan Ramadan. Wa ana sha'im, dan dalam keadaan aku berpuasa. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Adakah kamu memiliki seorang budak ataupun hamba yang kamu boleh bebaskan dia? Ini namanya kafarah. Kafarah maksudnya kafarah satu denda besar untuk orang yang melakukan kesalahan yang besar juga di bulan Ramadan di siangnya, iaitu jima'. Maaf ya, seorang lelaki dengan isterinya melakukan perbuatan itu di siang hari. Dalam hukum fiqah, kalau dia dan isterinya, kalau dia lah ya berbuka puasa, dengan itu, semata-mata dengan itu, maksudnya ketika berpuasa tu siang hari, lalu dia melakukan perkara itu, berhubungan badan itu, semata-mata berbuka puasa ataupun membatalkan puasanya dengan perkara itu. Itu namanya kafarah. Tapi beza dengan orang, kalau dia mungkin nak bersama dengan isterinya, mungkin dia tak boleh nak kawal ataupun isterinya macam mana ya, tapi dia mungkin belajar fiqah Faiz. Macam mana? Dia minum air dulu di siang harinya, dia minum air dulu ataupun dia makan apa-apa. Jadi dia telah membatalkan puasanya, dan isterinya dia batalkan juga puasa kerana makan dan minum. Setelah itu kalau keduanya melakukan hubungan badan suami isteri, itu tidak kena kafarah. Sebab apa tu? Sebab keduanya telah melakukan perkara yang membatalkan puasa awalnya dengan apa? Dengan makan dan minum. Itu tidak kena kafarah. Maaf saya sebutkan benda ini sebab begini Faiz, takut pasangan muda-muda ni yang baru berkahwin, mungkin perasaan tu terlalu kuat, kalau dia nanti melakukan perkara ini di bulan Ramadan, kan nanti kena kafarah, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kita takut nanti dia merasa beban. Jangan katakan 2 bulan berturut-turut, 1 hari pun tak apa-apa nak kuat. Kita takut begitu ya. Takut nanti dikatakan, ya Allah, Islam ini menyusahkan, membebankan. Kerana itu. Sebab itu kita bicarakan ini sebagai satu jalan supaya jangan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maaf ya. Tapi bukan juga nak tunjuk ajar, tidak juga. Kita nak mengelak supaya jangan berlaku fitnah dalam Islam. Katakan Islam itu membebankan, payah dan sebagainya. Caranya ialah minum dulu. Minum air ke whatever lah. Maksudnya dia telah membatalkan puasanya kerana minum. Bila kerana minum, dia kena qada hari tu je lah. Di luar Ramadan nanti. Beza kalau dia tak makan dan tak minum, terus buat benda tu, itu kena 2 bulan berturut-turut tu. Gitu. Dan dia kena membebaskan hamba. Ini yang kita nak ceritakan sekarang ini. Lalu kata Nabi tanya, kamu ada hamba ke yang kamu boleh lepaskannya? Orang ini tadi jawab, la, saya tak ada ya Rasulullah. Masya Allah. Nabi tanya lagi, fahal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain?
kamu mampu tak kalau puasa 2 bulan berturut-turut? Kata lelaki tadi, la, tak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut. Nabi tanya lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskina? Kamu ada tak makanan yang boleh diberikan kepada 60 orang miskin? Masya Allah. Orang ni jawab apa, Faiz? La, tak ada juga. Tak ada juga makanan nak bagi pada 60 orang miskin. Sebab itu kafarah untuk orang yang melakukan jima di siang hari. 1, lepaskan hamba. Kalau tak ada juga, puasa 2 bulan berturut-turut. Tak ada juga, naklah dibagi makan 60 orang miskin makanan. Masya Allah. 3 tak ada. Yang buat ni tadi ni, sahabat ni sebenarnya orang miskin juga. Tak berharta juga. Tak ada juga 3 tu. Famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdiam sejenak. Allah nak buat lagu mana dengan orang ni 3 tak boleh. Fabayna, kata Sayyidina Abu Hurairah, fabayna nahnu ala dhalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar. Ketika duk diam lagu tu Nabi termenung nak buat lagu mana ni, tiba-tiba Nabi diberikan satu uncang yang berisi kurma, satu macam bekas lah, ada kurma dalam tu. Nabi pun tanya, Aina sa'il, mana orang yang bertanya tadi tu, yang telah buat jima di siang hari tadi tu. Nabi tanya, mana dia? Ana. Dia pun kata, saya. Maksudnya dia tak balik lagi, Pak Ais. Ada dekat situ rupanya. Lalu Nabi kata, khudha fatasaddaq bihi. Nabi kata, kurma hak ada ni, uncang yang ada kurma ni, kamu ambillah dan bersedekahlah dengan ni. Maksudnya ambil yang ni, bagi pergi sedekah ke orang. Kata lelaki ni tadi, Faiz, a'ala afqara minni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih fakir daripada ku? Rupanya dia tu fakir juga, Faiz. InsyaAllah. Orang ini tadi, fawallahi, dia kata, dia ikhlas, dia berhabak, fawallahi, demi Allah, ma baina labataiha ahlu baitin aftaru min ahli baiti. Dia kata, ya demi Allah ya Rasulullah, tak ada keluarga yang tinggal antara 2 gurun pasir yang lebih fakir daripada keluarga saya. Saya lah yang paling fakir sekali. Ini, Faiz, sampai disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Nabi bila dengar ni, Allah, ketawa Nabi, sehingga nampak gigi seri baginda. Gigi seri ni nampak, Masya Allah. Orang ni memang fakir sungguh. Walau Nabi bagi ni, suruh dia sedekah ke orang. Dia kata, ya Rasulullah, antara 2 burun ni, tak ada orang fakir daripada saya dan keluarga saya. Akhirnya Nabi kata apa? Masya Allah. Nabi kata, at'imhu ahlak. Kalau lagu tu, ambil hak ni, bagi makan keluargamu. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Ini nak tunjukkan apa dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini? Nak tunjukkan ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang dia kena denda ketika kerana kesalahan yang dilakukan dalam puasanya, tidak terus, dia setakat situ saja, nanti akan menyusahkan. Bayangkan tadi dia seorang yang fakir, keluarganya pun tak mampu, manalah dapat nak membebaskan seorang hamba. Satu, Nabi turunkan lagi, apa dia? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak mampu juga. Nabi turunkan lagi, bagi makan kepada 60 orang miskin, tak boleh juga. Nabi kata, ini apa yang ada ni, sedekah ke orang. Dia kata, saya lah yang paling fakir. Akhirnya Nabi kata, baiklah, bawa makanan ini, makan sama-sama dengan keluargamu. Ini rahmat Nabi SAW dalam kafarah. Ada tingkatan-tingkatannya, sehingga orang yang tidak mampu akhirnya boleh juga melepaskannya dengan soalan yang paling ringan yang ditunjukkan oleh syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat yang terakhir untuk berpuasa, untuk puasa Nabi ini. Kita lihat yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak dalam sebulan selain puasa Sya'ban. Maksudnya puasa Ramadan itu memang sudah pasti, tetapi
bulan lain yang Nabi paling banyak berpuasa dalam puasa di bulan Sya'ban. Gitu. Bermakna bulan-bulan yang lain Nabi tak berpuasa. Nak bagi tahu pada para sahabat dan umat Islam secara umum, ini kelonggaran. Tidaklah semestinya berpuasa seluruhnya. Satu lagi, kalau Nabi berpuasa sepanjang tahun, ini kan nanti menjadi ikutan para sahabat dan umat-umat baginda, sebab semuanya inginkan ikut iqtida, mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yasumu sya'bana kullah. Sesungguhnya Nabi berpuasa Sya'ban seluruhnya. Hadis yang lain mengatakan bukan seluruhnya, maksudnya kebanyakan daripada hari-hari di bulan Sya'ban. Wa kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhu minal amali ma tutiqun. Lakukanlah amalan-amalan yang kamu sanggup melaksanakannya sahaja. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak berpaling dalam memberikan pahala sehingga kamu yang lebih dahulu berpaling daripada mengerjakan amal, cepat letih, cepat rasa bosan dan sebagainya. Allah tidak. Wa ahabbus salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat. Solat yang paling Nabi suka ialah solat yang dikerjakan berterusan walaupun sedikit. Gitu. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila sudah biasa melakukan solat, baginda akan berterusan mengerjakannya. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Maksud ikut kemampuan masing-masing. Nabi berpuasa tadi sebab Nabi mampu, dan sebenarnya kalau Nabi nak berpuasa seluruh hari dalam setahun pun mampu juga Nabi. Sebab kekuatan yang Allah bagi pada Nabi tidak sama dengan umatnya. Tetapi Nabi nak bagikan suatu panduan kepada umat supaya jangan memaksa-maksa diri untuk melakukan perkara-perkara yang sebegini, takut nanti terabai ataupun tidak dapat melakukan perkara-perkara yang lain pula. Begitu panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu untuk lakukan tapi ditinggalkan untuk supaya tidak diwajibkan ke atas umat dan memberatkan umat nanti mengikuti. Hadirin, mari kita lihat rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara haji pula. Kita sudah bicarakan Nabi sangat rahmat, membawa rahmat dalam wudu, dalam solat kita sudah bicarakan, dan tadi dalam puasa. Sekarang mari kita lihat bagaimana pula rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara haji. Nabi memberi keizinan untuk sesiapa pun yang menunaikan haji dengan menaiki kenderaan, jangan berjalan kaki supaya tidak menyusahkan. Walaupun bukanlah Nabi melarang secara mutlak, orang yang dekat dengan tanah suci silakan, tetapi orang yang jauh bagaimana pula. Ini diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a syaikhan yuhada baina ibnayhi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang lelaki tua pergi mengerjakan haji berjalan kaki. Tua dah tapi berjalan kaki menunaikan haji. Nabi tanya, ma balu hada? Mengapa orang tersebut ni tua dah tapi berjalan kaki ni? Lalu para sahabat menjawab, nazara ayyamshi. Dia telah bernazar untuk pergi haji dengan berjalan kaki. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allaha an ta'dhibi hadha nafsahu la ghaniyun. Sesungguhnya Allah tak perlu dengan penyiksaan dirinya seperti itu. Seolah-olah Nabi katakan dia menyusahkan sahaja. Dan tidak perlu sebenarnya bernazar seperti itu. Itu menyusahkan sahaja. Banyak lagi nazar-nazar yang lain sebab berjalan kaki itu kan sesuatu yang memerlukan tenaga yang kuat, kemudian perjalanan yang bukan dekat, macam-macam yang berlaku di tengah perjalanan, belum tentu dia selamat.
Kalau tidak daripada manusia, mungkin binatang binatang ataupun dengan cuaca panas, hujan dan sebagainya. Jadi Nabi katakan Allah tidak perlu dengan penyiksaan seperti ini. Nabi gunakan perkataan ta'zib. Ta'zib ni maksudnya penyiksaan. Seolah-olah orang itu menyiksakan dirinya sendiri. Lalu apa kata Nabi? Nabi pun suruh dia untuk naik kenderaan. Wa amarahu ayyarkaba. Lalu Nabi menyuruh dia untuk naik kenderaan. Tak payahlah berjalan kaki sebegitu. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selepas ini kita akan lihat beberapa hadis lagi. Nabi SAW dalam bab haji ini memberi keringanan kepada umat anda. Rahmat yang dibawa oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah SAW dalam perkara haji. Kita lihat sebentar lagi insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 saja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dah pun kita dengarkan tadi perkongsian Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita bawakan Maulid at IKIM pada malam ini. Rahmat Nabi SAW dalam bab ibadah puasa dah kita perincikan tadi dan kita nak masuk tentang tadi pun dah sikit saya kongsikan dalam ibadah haji dan kita nak sambung lagi pada malam ini. Silakan Ustaz untuk sambungannya. Baik. Syukran jazilan Faiz. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uqbah bin Amir beliau mengatakan, "Nadarat ukhti an tamshiya ila baitillahi hafiyah." Saudara perempuanku, adik perempuanku bernazar ataupun kakak perempuanku bernazar untuk berjalan kaki ke Baitullah. Cerita macam tadi juga Faiz. Cuma yang tadi itu adalah orang tua. Ini kakak ataupun adik perempuannya bernazar untuk berjalan kaki ke Kaabah. Masya Allah. Fa'amaratni an astaftiya laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak buat lagi. Kalau yang lelaki tadi itu dia buat terus. Jadi kakak tadi ataupun adik tadi minta kepada Sayyidina Uqbah bin Amir untuk minta fatwa, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tadi itu. Nak bernazar untuk berjalan kaki menunaikan haji. Lalu Nabi SAW fastaftaituhu. Lalu saya pun pergi jumpa Rasulullah SAW dan minta fatwa daripada Nabi. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun memberi fatwa.
litamshi wal tarakab. Nabi mengatakan hendaklah dia berjalan kaki dan berkenderaan. Maksudnya jalan kaki, kemudian sekejap kemudian naik kenderaan. Gitu. Sebab dia tadi kan dah bernazar. Macam jalan kaki sekejap tak apa. Jalan kaki kemudian naik kenderaan supaya tidak menjadi masalah ataupun kesusahan Nabi. Hadis ini muttafaqun alaih. Lafaznya adalah daripada Imam Muslim. Begitu hadirin. Sekelumit daripada saranan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara haji, dan kita telah pun disyorkan dalam wuduk, dalam perkara solat, dalam perkara puasa dan sedikit dalam perkara haji tadi itu. Secara umumnya Nabi suka beramal, tetapi Nabi kadang-kadang tinggalkan amalan tadi itu sebab takut difardukan ke atas umat. Sekarang kita bicarakan secara umum kembali daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih. Rasulullah suka ketika baginda meninggalkan suatu amalan, sedangkan Nabi suka sangat untuk melakukan amalan itu. Kenapa tu? Khasyiyata ay ya'mala bihin nas fa yufrad alaihim. Nabi bimbang, takut nanti orang pun nak juga buat seperti Nabi, Allah fardukan, lalu payah juga nanti untuk mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang sangat tahu perihal Nabi di rumah, beliau mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuhibbu ma khaffa 'ala an-nas min al-fara'id. Nabi sangat suka apa yang diringankan ke atas umat daripada kefarduan, maksudnya ataupun kefarduan daripada Allah. Nabi nak supaya ada keringanan untuk umat supaya tidak menjadi bebanan kepada mereka. Begitulah hadirin sedikit yang boleh kita bincangkan dan kita kongsikan bahawa ibadah-ibadah dalam Islam itu ia daripada Allah Azza wa Jalla, tapi barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diringankan ke atas umat. Dan sebahagian ibadah-ibadah contohnya puasa wisal itu hanya dan hanya khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sempena kita nak menghadapi Ramadan ini, Faiz, hadirin, kita nak ceritakan sedikit sahaja kasih sayang Nabi kepada umat ini. Tidak diberikan satu malam yang lebih berharga daripada 1000 bulan kepada umat lain, melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu namanya Lailatul Qadar. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau hari itu ketuanya adalah hari Jumaat, malam itu ketuanya Lailatul Qadar. Gitu, masya-Allah. Bulan Rajab kebaikannya tertumpu pada 10 yang awal, 1 hingga 10. Sehingga awal Rajab itu dimakmurkan doa. Syaban 10 yang pertengahan, 11 sampai 20. Sehingga ada satu malam namanya Nisfu Syaban, dimakmurkan doa. Kalau Ramadan di akhir yang 10, iaitu 21 sampai 29 atau 30. Sebab ada satu malam yang sangat berharga namanya Lailatul Qadar. Cuma kita nak bagi tahu di sini, jangan rasa sedih, jangan rasa tidak beruntung kalau tidak lihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Tetapi bersedihlah kalau tidak boleh melakukan amalan dalam malam Lailatul Qadar. Contoh begini, kan kita disebutkan di dalam kitab tanda-tanda Lailatul Qadar, antaranya lah malam tu ya, malam yang hening, malam yang tenang, kemudian ada tanda orang yang bisu boleh berbicara kembali, orang yang lumpuh kembali sihat, air beku, di langit itu sebahagian tandanya ada kalimah Allah dan sebagainya. Ini anugerah Allah kepada seseorang. Hatta pokok sujud
dalam sebahagian kitab. Kalau kita tak jumpa yang itu, jangan risau. Tetapi isikan setiap malam, terutama sekali malam yang akhir itu 21 sampai habisnya dengan ibadah-ibadah. Apa sahaja. Sehingga kata ulama, katalah malam itu kita buka puasa dengan isteri, anak-anak, contoh. Lalu kita baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika Allahumma laka sumna wa bika amanna, sampai akhir. Doa tadi tu, walaupun kita tak sedar, katalah malam tu Lailatul Qadar, pahala kita baca tu 1000 bulan. Begitulah juga apapun kebaikan. Kerana itu, jangan miss lakukan kebaikan di akhir-akhir Ramadan itu. Of course daripada mula juga, tetapi lebih tunggu pada yang akhir. Kenapa? Lailatul Qadar itu bukan berlakunya pada 3 pagi umpamanya, 4 pagi, tidak. Ini kasih sayang Nabi sekali lagi, Faiz. Kasih sayang Nabi kepada umat sekali lagi. Kenapa? Allah firmankan ketika menyebut Lailatul Qadar dengan Lailah, tidak Lailan. Kalau Isra' Mi'raj Allah gunakan Subhanallazi asra bi'amri Lailan. Lailan maksudnya sebahagian malam. Tapi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailah itu maksudnya sepenuh malam, daripada maghrib sampai ke subuh. Kerana itu saya mengajak hadirin-hadirat semua sekali, mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar pada tahun ini lagi seperti mana tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Kenapa? Lailatul Qadar itu, Faiz, bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Apapun yang kita lakukan, sedar tak sedar, kerana itu pahalanya akan dapat, insya-Allah. Jadi tidak mustahil untuk kita mendapatnya setiap tahun. Tapi pastikan pada setiap malam, terutama Muslim yang akhir itu, jangan miss melakukan solat maghrib, solat insya-Allah jamaah, solat tarawih dan lain-lain. Ini kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, sehingga kita diberikan oleh Allah dengan Lailatul Qadar, bukan Lailul Qadar. Sebab kalau Lailu itu sebahagian malam, kalau Lailatu itu maksudnya daripada maghrib sampai ke subuh, gitu ya. Dan bermula daripada satu Ramadan. Jangan lupa doa ini, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Maksudnya, ya Allah, rezekikanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, rezekikanlah kami Lailatul Qadar fi hadhihi sanah, pada tahun ini, wa fi kulli sanah, dan setiap tahun. Mudah-mudahan Allah memberikan kurniaan ini kepada kita, insya-Allah. Selamat berpuasa dan selamat menunaikan ibadah Ramadan dan ibadah puasa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz, untuk perkongsian kita. InsyaAllah, semoga apa jua yang kita dengarkan pada malam ini, semoga menjadi panduan kita untuk lebih, tak lain tak bukan, Maulid Edikim ini untuk menambah kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah banyak kasih sayang dan juga rahmat Nabi kepada kita, maka buktikan kasih dan sayang kita buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. InsyaAllah beramal dengan apa pun amalan-amalan yang dah pun sama-sama kita pelajari, insyaAllah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, insyaAllah. Okey, Ustaz, salam Ramadan juga, Ustaz, dari kami Kim. InsyaAllah. Sama-sama, Faiz. Kita rehat sebulan, insyaAllah kita sambung nanti lepas Aidil Fitri. InsyaAllah, Faiz. InsyaAllah, Ustaz. Ada kesempatan kita jumpa lagi, Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Miri 104.0 FM.
Manjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM seperti buku Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19, Islam dan mata wang kripto, makanan antara sunnah dan sains serta banyak lagi. Dapatkan di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, syarat niaga. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Anda tinggal bersama golongan berisiko, anak atau penjaga mereka. Sepanjang pandemik ini, pastikan golongan berisiko ini dijaga dengan baik. Elakkan mereka keluar ke tempat awam dan sesak. Pastikan barang keperluan harian serta ubat-ubatan mereka mencukupi. Patuhi temujanji rawatan mereka sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya mereka sakit. Sentiasa bersama mereka dan berikan sokongan psikologi. Semoga mereka dan kita semua